sekarang ada perkara lain dan perkara menarik juga yang ingin kita bawakan perhatian anda saat ini, iaitu bersempena dengan acara sambutan ulang tahun TLDM yang ke-80. Ini satu acara yang besar. Saban tahun orang ramai yang khususnya berada di Lumut ataupun di beberapa lokasi yang lain ni memang tertumpu ataupun menunggu saatnya diadakan hari terbuka sempena dengan TLDM ini. Jadi mereka dapat berkunjung, melihat dan juga mengenali dengan lebih dekat lagi aset-aset ketenteraan yang ada, khususnya berkaitan dengan tentera laut. Tapi sekarang ini kita ada tetamu yang lebih pakar, yang lebih sesuai untuk bercakap lebih banyak lagi tentang dunia maritim tanah air. Kita bersama dengan Laksamana Madya Datuk Seri Panglima Ahmad Kamarul Zaman Ahmad Badarudin, Timbalan Panglima Tentera Laut. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama dengan kami pagi ini. Terima kasih menyebut. Ini satu acara yang sangat-sangat dinantikan. 80 tahun dah usianya. Satu sambutan yang cukup signifikan, satu sambutan yang pastinya lebih meriah dan gemilang agaknya kali ini. Secara resmi saya nyatakan tadi satu yang signifikan sebenarnya 80 tahun dan sebenarnya 27 April adalah merupakan hari sambutan kita. Itu mengimbau balik kita punya sejarah kewujudan Tentera Laut Diraja Malaysia sejak 80 tahun. Banyak yang telah berlaku dan secara tidak langsung juga dengan banyak acara-acara yang kita akan laksanakan insya-Allah sepanjang tahun, dalam lebih kurang dalam 50 acara seluruh Malaysia di semua pangkalan-pangkalan TLDM kita, khasnya di Lumut, iaitu pangkalan yang terbesar kita, pangkalan TLDM di Lumut, yang kita adakan lebih kurang 20 acara sejak awal tahun lagi sehinggalah sepanjang tahun. Tapi yang kemuncaknya iaitu pada 27 hari bulan yang akan ada. Kita akan go through. Tapi apa yang penting iaitu signifikan sambutan hari bulan tahun kita panggil pada untuk in short hari TLDM. Hari TLDM iaitu mengimbau sejarah. Kemudian juga adalah mengingatkan kita tentang tanggungjawab kita yang telah diamanahkan oleh negara untuk menjaga, memelihara kedaulatan dan sebagainya itu, dan juga menghargai jasa dan pengorbanan mereka yang sebelumnya. Dan juga sentiasa menghargai juga jasa rakyat yang berkaitan dengan kerana Malaysia sebuah negara maritim. Dan dengan itu, dengan apa yang kita laksanakan ini, banyak-banyak acara yang kita akan lakukan adalah berkonsepkan iaitu kesedaran bahawa Malaysia adalah sebuah negara maritim. Baik, saya tertarik dengan apa yang Panglima Datuk Seri sebut berkenaan dengan negara kita negara maritim dan kita perlu imbau sejarah. Sejarah kita bukan baru 80 tahun. Sejarah kita lebih beratus tahun lebih panjang lagi. Sejak zaman Melaka lagi kita sudah cukup terkenal perairan kita ini. Jadinya bagaimana, tapi apa yang kita tahu, kita tak begitu menitik beratkan tentang soal maritim kita ni. Kita lebih kepada kita nak menjadi negara pertanian yang berjaya, kita nak jadi negara perindustrian yang berjaya, tetapi dalam masa yang sama kita hampir-hampir terlupa tentang peranan yang dimainkan dunia maritim dan memperkenalkan Malaysia. Terima kasih kerana bertanyakan soalan ni. Malaysia sebuah negara maritim. PM pun telah banyak kali menyatakan konsep negara maritim ini. Kalau kita imbau balik sejarah kurun ke-14, iaitu bagaimana pengaruh Melaka, Kesultanan Melaka kita yang sampai ke tanah besar Cina dan sampai ke tanah Portugis. Saya ingat ni penulis terkenal Daute Barbosa, tak silap saya. So dia menyatakan dalam bukunya yang menyatakan he who is the Lord of Melaka will have the throat of Venice. So begitu signifikannya yang masuk itu sesiapa saja yang menguasai Melaka itu sebenarnya mempunyai kuasa terhadap Venice, iaitu kuasa central of Portugal pada masa itu. So kalau kita lihat bagaimana ini adalah merupakan pengaruh maritim. Dan saya melihat dari segi konsep negara sebuah maritim ini boleh dari segi beberapa perspektif. Satu, sejarah yang saya nyatakan tadi. Nombor dua adalah ekonomi. So kalau kita lihat ekonomi negara kita banyak berkebantungan kepada industri maritim, khasnya oil and gas kita. Dan juga perkapalan yang melalui Selat Melaka. Bahawa masa ini 75,000
kapal-kapal besar, kapal kecil tak kira, kapal besar yang telah melalui Selat Melaka setiap hari. Setiap tahun 75,000 kapal setahun wow. Selat Melaka. Okey. So dia merupakan salah satu antara yang sibuk dalam dunia. Dan kita lihat dari segi income negara, dari segi perkapalan, laluan, iaitu trade, sea line of communication kita panggil, Selat Melaka, South China Sea, Laut Cina Selatan, dan juga kita punya tourism, maritime tourism yang menyumbang kepada industri tourism negara yang semakin lama semakin meningkat dia punya pulangan kepada income negara. So itu dari segi ekonominya. Dari segi geografinya pula, itu kita lihat tanah besar, kita punya Peninsula Malaysia, Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak luas tu. Bukan dia punya dipisahkan dengan Laut Cina Selatan. So geographical punya aspek. Dan juga kita lihat dari segi perspektif yang keempat, saya rasa adalah cabaran-cabaran semasa. So kalau kita lihat banyak cabaran-cabaran yang kita dapat lihat, iaitu pertindahan bertindih contohnya antara 6 buah negara. Bagaimana signifikan sekarang ni Selat Melaka dulu yang ada persepsi bahawa ada masalah lanon. Dulu kita dengar lah. Saya kata dia persepsi. Maksudnya dengan tindakan yang kita lakukan bersama, bukan saja TLM tetapi semua agensi maritim negara dan juga kerjasama dengan negara-negara pesisir pantai telah mengubah persepsi antarabangsa terhadap keselamatan Melaka contohnya. Lagi ini Laut Cina Selatan, kita dengar banyak isu-isu dan sebagainya itu. Dan ini semuanya adalah sejajar dengan apa yang kita katakan Malaysia ni sebuah negara maritim ni adalah sangat besar dia punya penting dan kepentingannya. Dan ia perlu dilahirkan. Pak Guna, Dato' Sri, bila kita sebut kita ni negara maritim dan kita melalui sejarah yang cukup panjang, orang cukup kenal Melaka pada zaman dahulu, tetapi pada hari ini kesiapsiagaan kita bagaimana terhadap laut yang sibuk itu sendiri, dengan aset-aset yang kita ada? Adakah selari dengan sejarah yang lama dengan kawasan yang luas yang perlu kita jaga? Pembangunan keupayaan dalam kita kata panggil dalam bahasa capability development merupakan satu cabaran yang memang besar. Bukan saja pada kita saja, negara-negara maju yang lain pun mempunyai masalah yang sama, kerana ia melibatkan orang kata pelaburan yang besar. So adalah semuanya berdasar kepada affordability, iaitu kemampuan kerajaan untuk melaksanakan. Tapi sama ada dari segi persoalan tadi adalah kita mencukupi, itu very subjektif. Itu very subjektif. Tapi alhamdulillah dengan adanya kerjasama rapat TLDM dengan semua sekali agensi-agensi maritim yang lain, kita telah berjaya mewujudkan satu perasaan selamat di kalangan maritim community. Itu pentingnya strategi lautan biru ada bagi menggabungkan banyak agensi yang lain untuk sama-sama melakukan tugas secara bersama. Baik. Apabila melihat kepada perkumpulan aset yang kita ada, keupayaan yang kita ada, adalah desas-desus, ada cerita-cerita yang mengatakan bahawa aset kita ni dah lama dah, aset kita yang kita beli pun kadang-kadang tak berfungsi dengan baik lah. Macam mana agaknya Panglima Dato' Sri berdepan dengan situasi seperti ini? Adakah benarnya begitu? Begini, saya ingin menjawab dari segi perspektif satu, iaitu kenyataan aset kita dah lama itu memang betul, aset lama. Tetapi ini saya nyatakan aset lama tak semestinya kita tak boleh guna. Bahkan secara positifnya aset-aset lama kita yang menjangkau umur, ada yang dah 30, 35 dan hampir 40 tahun masih lagi berguna dan masih lagi beroperasi. Ini adalah disebabkan kerana dalam Tentera Laut Malaysia kita ada menggunakan fokus iaitu maintenance culture, iaitu budaya senggaraan. Dan dengan budaya senggaraan yang baik, maka aset-aset lama walaupun dah lama, kalau nak ikutkan antarabangsa kita panggil dalam 25 tahun kita akan tukar. Tapi dalam hal ini pasal kita kekurangan, kita gunakan aset tersebut dengan cara menyelenggara dengan baik, masih boleh. The only thing is that cost dia semakin lama meningkat dari segi aset-aset lama. Kenyataan kedua iaitu aset yang dibeli tidak beroperasi ataupun ada tak bermasalah. Saya rasa itu semua adalah kenyataan yang tak betul. Itu tak betul. Dia menyatakan kapal selam tak boleh menyelam contohnya. Itu sama sekali tidak betul.
So ini akan dibuktikan, telah pun dapat kita lihat. Kita tak perlu buktikan, tapi apa yang masyarakat boleh lihat dengan operasi-operasi yang dilaksanakan, latihan-latihan kita laksanakan setiap kali, aset-aset ini semua digunakan. Bahkan dalam sambutan hari TLDM kita, Hari Terbuka Armada yang pada 26 dan 27 hari bulan April ini, kapal selam kita juga akan berada di Lumut. Dia berlayar daripada Kota Kinabalu ke Lumut, dan rakyat boleh, masyarakat boleh datang, boleh saksikan, bawalah kamera dan sebagainya itu untuk tangkap gambar bersama kapal selam kita lah. Ya. Tapi kalau nak masuk dalam, payah sikit lah, satu kecil, satu ini adalah aset strategik negara. So kita tidak boleh dedahkan banyak, terlalu banyak yang tak perlu diumumkan untuk masyarakat. Tapi benda ni banyak maklumat dia, keupayaan memang tersebar di dalam internet pun, tak ada masalah. Boleh surf. Takat gambar dari luar pun jadilah, kan? Okey, sebelum kita pergi lebih dalam lagi tentang acara-acara yang bakal berlaku nanti di Lumut sana, saya nak membawa perbincangan kita kepada aspek keselamatan. Adakah kawasan maritim kita ni dah betul-betul selamat ataupun memang terjaga dengan baik? Sama juga saya jawapannya, iaitu benda ni, soalan ni adalah soalan yang very subjektif. Tapi alhamdulillah kita boleh lihat dari segi petunjuk, iaitu dengan masyarakat antarabangsa tak ada masalah menggunakan perairan kita, Selat Melaka contohnya, Laut Cina Selatan. Itu menunjukkan mereka yakin dengan keselamatan kita. Industri pelancongan masih lagi begitu giat, dan kedatangan pelancong-pelancong asing, termasuk juga pelancong-pelancong daripada China, masih lagi tinggi. So ini semua memberi gambaran yang sebenarnya, iaitu mengenai perairan kita adalah selamat secara umumnya. Tetapi memanglah dari segi aspek tertentu, cabaran-cabaran akan terus dihadapi. Tapi yang pentingnya kita perlu sentiasa bersedia, dan kita sentiasa also perlu menerima hakikat bahawa untuk menjaga keselamatan dan pertahanan, keselamatan dan juga pertahanan negara kita sebenarnya adalah tanggungjawab semua sekali. Bukan saja dari segi TLDM, bukan saja dari segi ATM dan anggota keselamatan. Ia mempunyai konsep iaitu pertahanan menyeluruh dari segi konsep pertahanan negara kita, dari polisi dasar pertahanan negara kita, iaitu konsep Handroh, iaitu pertahanan menyeluruh. Iaitu semuanya sebenarnya terlibat, iaitu rakyat, bahasa macam saudara Zul juga boleh menyumbang kepada aspek keselamatan negara. Mungkin tak besar, tapi kecil sumbangan kita pun tetap bernilai. Okey, baik. Saya melihat kepada buku Defining Moments ataupun detik-detik kegemilangan. Ini antara merupakan buku yang turut akan dilancarkan pada hari TLDM yang ke-80 nanti. Bila tarikhnya sebenar untuk pelancaran buku dia akan dilancarkan oleh Tuanku Sultan Selangor sendiri pada 27. Tapi 26 ada soft launch dekat Hari Terbuka Armada. Tapi resminya 27. So oleh itu sesiapa saja yang datang pada hari tersebut di Lumut boleh membeli buku ini dengan harga yang berpatutan lah, 125 untuk tempoh tertentu saja. 125 hanya. Dia contain about 256 muka surat dan lebih pada 1,000 gambar-gambar. Ini yang kulit keras ni. Dan yang penting sekali, kita ada banyak gambar-gambar, bukan hanya gambar-gambar semasa gambar-gambar acara, tetapi lebih kepada ada juga gambar-gambar aset ketenteraan kita. Jadi kalau anda nak kenal lebih lanjut lagi tentang aset-aset yang ada, kita boleh lihat gambar-gambar di dalam ini. Ini satu yang menarik. Harganya 125 nanti untuk special hari tersebut lah. Jadi kalau nak tahu ataupun nak beli pada waktu itulah. Kalau beli hari lain mungkin dah mahal lah. Okey, maklumat berkenaan dengan acara kita boleh peroleh dari laman Sesawang barangkali? Ya, dia sebenarnya butiran pasal terlalu banyak acara. Sebab kita nak kena pilih sendiri hari apa yang sesuai dengan keluarga. Ada yang kita nak kena datang seorang ke. Betul. Semuanya sebenarnya telah pun tertera pada laman portal TLDM, iaitu www.navy.min.my. Dan butiran semuanya ada. Tapi beberapa acara signifikan adalah pada 26
6 dan 27 iaitu Hari Terbuka Armada. Ini yang memang dinantikan ramai masyarakat kerana mereka dapat bukan saja dapat melihat secara dekat dan menaiki kapal-kapal TLDM kita di Tumut. So there's no restriction, boleh bawa kamera, bawa payung pasal panas sikit, tetapi macam-macam acara yang dilaksanakan itulah. Okey, jadi kalau pada hari terbuka tu nanti apa acara-acara yang menarik yang mungkin boleh kita jangkakan? Ya, beberapa demonstrasi oleh oleh pasukan khas laut kita, itu Pascal ya. Dan juga pameran-pameran, banyak juga pameran-pameran yang akan diadakan sempena dalam kedua-dua hari tersebut. Pada 27 pula adalah istiadat yang penting, iaitu pembarisan hari TLDM kita, iaitu di Padang Kawat di Pelanduk, dan juga istiadat penganugerahan dan perarakan Panji-Panji Regimen sempena hari TLDM. Itu dah macam acara ritual lah Ini tradisi laut ni kita memang we are very rich in tradition. So dengan kehadiran pun dapat kita lihat benda-benda macam ni yang jarang dapat kita lihat oleh umum lah. Betul-betul. Beruntunglah bagi mereka yang tinggal berhampiran dengan Lumut tu, boleh selalu menyaksikan perkara-perkara semacam ini. Tetapi kalau anda berada jauh daripada kawasan tersebut, boleh aturkan perjalanan, boleh lihat tarikh mana yang sesuai, ambil cuti untuk bersama keluarga dan datang ke Lumut menyaksikan acara yang dilakukan dengan penuh tradisinya ni. Seronok ni. Dengar saja dah seronok dah tu sih. Okey, pada hari terbuka itu orang ramai memang boleh berkunjung, tidak ada had ataupun kekangan lah Dan lokasi-lokasinya tu jauh-jauh ataupun macam mana? Cuma dalam pangkalan TLDM Lumut sendiri. Yang dan juga saya nyatakan tadi lah, iaitu Tuanku Sultan Selamat Duli Maha Mulia Sultan Selangor sendiri Cuma Duli untuk bersama-sama. Tuanku merupakan our Captain in Chief. Kita panggil Captain untuk sebagai Tuanku sentiasa TLDM dekat dengan hati sampai Tuanku. So apa-apa acara dan sebagainya itu Tuanku sentiasa ambil perat. Dan ini satu yang kita rasa very honoured. Saya nak tahu jugalah, memandangkan acara seperti ini diadakan saban tahun, bagaimana kedekatan masyarakat sendiri dengan anggota Navy? Adakah mereka masih lagi melihat Navy ni elit sangat ni, kita sukar untuk dekat dengan anggota tentera khususnya Navy ke? Itu sesuatu yang kita laksanakan dengan adanya acara-acara sebegini. Yang konsepnya iaitu kita mendekati rakyat. Katakan kita merakyatkan juga TLDM secara tidak langsung. So apa semua kita punya program-program yang dilakukan ini, iaitu berkonsepkan saya katakan tadi, iaitu engagement dengan masyarakat setempat. Selain daripada direct engagement itu, kita juga buat kita punya engagement melalui media sosial kita. Itu portal TLDM merupakan satu portal yang sangat tinggi dia punya pelawat kita lah. Dan kita juga ada Facebook dan juga Twitter dan sebagainya. So for the younger generation, dia merupakan satu saluran perhubungan yang sangat efektif untuk mereka mengenali TLDM dan peranan-peranan yang dilaksanakan TLDM untuk negara kita. Ada peluang pekerjaan juga nanti dibuka pada hari terbuka tu? Boleh, memang ada satu acara iaitu kita panggil Carnival 1 Mindef. So selain daripada TLDM saja, pihak Kementerian Pertahanan juga akan melaksanakan iaitu banyak pameran-pameran ketiga-tiga perkhidmatan. Semuanya akan diadakan di tempat yang lokasi yang sama, untuk bagi mereka yang ingin mendekati dan ingin mencuburi kejaya tentera. Okey, baik. Yang penting sekali, kalau nak tahu lebih lanjut boleh ke laman Sesawang yang khusus tentang TLDM ini. Apa sekali lagi alamatnya? www.navy.mil.my. navy.mil.my. Okey, baik. Kita ucapkan selamat maju jaya. Kita harapkan satu acara yang gemilang, satu acara yang penuh dengan kunjungan orang ramai. Jangan sesak sangat Lumut tu, payahlah pula tapi itulah sudah dijangkalah orang ramai akan berkunjung dan menyaksikan acara ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Panglima Datuk Seri kerana bersama dengan
kita bercakap berkenaan dengan hari TLDM yang ke-80 ini. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita akan bersama lagi, kita berjumpa lagi Datuk Sri. InsyaAllah. Kita pun dah sampai akhir. Ya betul, kita dah sampai ke penghujung waktu kita ni. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita akan bersama lagi dengan doktor ataupun dengan anda semua. Kita sampai di sini, esok bersama dengan rakan kita yang lain pula. Dan apa yang telah kami kongsikan pada hari ini mudah-mudahan akan memberi panduan dan juga rujukan kepada anda semua. Rakyat Malaysia, jangan lupa terus berdoa kepada MH370. Saya Syam Saleh juga Zul Bujang. Kami nak undur diri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.